Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Nukas edisi malam 26 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, Sarawak dengan kerjasama Jabatan Hutan Sarawak diberi penghormatan sebagai penganjur persidangan antarabangsa Ayufro Akasia Conference 2021 kali ketiga yang melibatkan peserta dari 29 negara. Ayufro atau International Union of Forestry Research Organizations adalah rangkaian global untuk kerjasama sains hutan yang menyatukan beribu-ribu saintis dari lebih 120 negara yang juga merupakan International Council for Science ICSU. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zaritun atau Abang Openg berkata, persidangan tersebut adalah platform penting untuk jaringan perkongsian maklumat dengan harapan mengembangkan kolaborasi terutama yang terlibat dalam industri perhutanan. The third Ayufro Akasia webinar, which begins today, is a very important platform for networking, sharing of information, which hopefully will lead to many collaborations, especially for those who are involved in the forest plantation industries. We in Malaysia, particularly Sarawak, are still a bit behind as compared to other Asian countries in forest plantation development. Therefore, research and development (R&D) is one of the key initiatives to address the gaps we face, such as unavailability of high-quality planting materials. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran The Third Ayufro Akasia Conference 2021 di Dun Petrajaya, Kuching pada Selasa. Ketua Menteri menambah, persidangan tersebut juga diharap dapat memberikan pencerahan kepada semua peserta mengenai maklumat terkini dalam industri perhutanan. I hope that this conference will enlighten all the participants on the most up-to-date information in the forest plantation industry. Most of all, it provides an important platform for sharing knowledge and experiences, especially from other countries. I also hope that through discussions and deliberation, everyone can come together to devise a better strategy to further strengthen the implementation of forest plantation in this region. Persidangan Ayufro Akasia 2021 akan diadakan selama 3 hari bermula hari ini sehingga 28 Oktober ini. Laporan seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM kini berada di fasa akhir untuk memantau data-data vaksinasi bagi membolehkan pelajar tingkatan 5 dan 6 kembali ke sekolah tanpa penggiliran. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin memberitahu kementeriannya akan mengumumkan perkara itu dalam masa terdekat setelah selesai melihat data-data vaksinasi terkini. Jelas beliau, secara keseluruhannya hampir lebih 80% telah divaksin dos pertama dan terdapat negeri pula telah melebihi 90%. Lebih 80% telah divaksinkan dos pertama, ya. Di setengah negeri dah melebihi 90% dos pertama. Dan untuk murid tingkatan 6 dan juga tingkatan 5, sebahagian besar telah divaksinkan lengkap. Dan sebab itu kami di peringkat kementerian sedang di peringkat akhir memantau data-data vaksinasi ini untuk kita membolehkan murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini kembali datang ke sekolah tanpa penggiliran, ya. Tapi kita akan umumkan dalam masa terdekat apabila selesai kita melihat pada data-data vaksinasi yang terkini. Sebab dos pertama itu dah ramai, namun dos kedua itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kita akan terus pantau sebelum kita umumkan bahawa murid untuk sekolah-sekolah di mana vaksinasinya mencecah peratusan tertentu, mereka mungkin dibenarkan datang ke sekolah tanpa penggiliran. Itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Samariang, Kuching pada Selasa. Dalam lawatan itu, Datuk Dr. Razif berkesempatan menyempurnakan simbolik penyerahan komputer riba kepada 20 pelajar tingkatan 3 daripada golongan B40.
Sementara itu, bercakap mengenai isu sekolah daif di negeri ini, beliau memberitahu pihaknya perlu menyelesaikan perkara paling asas iaitu isu tanah yang menjadi punca kelewatan pembinaan bangunan daif sekolah di negeri ini. Dan kita telah memantau melihat apakah punca-punca yang membawa kepada kelewatan pembinaan sekolah ataupun bangunan daif di sekolah ini. Dan antara perkaranya adalah perkara berkaitan dengan tanah. Sebab itu dalam perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semalam, kami berbincang bagaimanakah kita dapat memastikan semua tanah yang menjadi tapak sekolah di seluruh negara termasuk di Sarawak ini diputihkan. Jadi sejak saya masuk ke kementerian, kita nak selesaikan pemutihan tanah. Sebab apa? Kalau tanah itu tidak menjadi milik Suruhjaya Tanah Persekutuan, maka tidak boleh dibina bangunan di atas tanah tersebut. Maka ianya akan melewatkan pembinaan bangunan-bangunan daif. Jadi kita lihat pada perkara paling asas, selesaikan perkara ini, dan in the future, pada masa hadapan insya-Allah, apabila isu tanah ini selesai, prosesnya akan lebih cepat dan teratur. Dalam program berasingan pada Isnin, Senator Datuk Dr. Muhammad Razi telah melakukan lawatan kerja ke tapak projek pembangunan sekolah kebangsaan SK Bakong Lingga pada Isnin. Beliau memaklumkan projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 2 tahun mengikut jadual yang ditetapkan. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia Nur Azman Abdul Rahman dan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Noris Suhaili. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memperkenal pelbagai jenis inisiatif untuk memastikan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, semua inisiatif yang diperkenalkan ini tidak terdapat di negeri-negeri lain dan hanya untuk rakyat Sarawak sahaja. Jadi saya akan ambil peluang untuk berkongsi sedikit lagi maklumat dengan kita orang, inisiatif-inisiatif kerajaan negeri yang ada dan tidak terdapat di negeri-negeri lain. Jadi saya ulang, inisiatif-inisiatif yang saya akan kongsikan, inisiatif kerajaan negeri kepada anak Sarawak yang hanya terdapat di negeri Sarawak, di negeri lain tiada. Dan kita boleh, kerajaan negeri dapat memberi inisiatif-inisiatif ini kerana pentadbiran keuangannya sangat bagus sekali. Dari segi Yang Amat Berhormat berusaha mencari jalan macam ni nak dapat lebih revenue, pendapatan untuk negeri kita, supaya dari situ dapat diberi balik kepada rakyat untuk kebajikan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Fatimah berucap demikian dalam majlis penutupan taklimat inisiatif kerajaan di Hotel Marriott Miri pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut menekankan 3 elemen dalam konsep keluarga Malaysia iaitu kebersamaan, perpaduan dan kesyukuran bagi memastikan wakil rakyat gabungan Parti Sarawak GPS terus mendapat sokongan rakyat. Katanya sokongan berterusan kepada GPS akan membolehkan pembangunan berterusan dinikmati rakyat hari ini dan juga masa akan datang. Uji yang ditekankan dalam keluarga Malaysia ialah nombor 1, kebersamaan, togetherness, kebersamaan, dan yang ditekan juga adalah perpaduan, dan yang ketiga ialah kesyukuran. Jadi saya amat berharap kita dapat menghayati 3 elemen penting dalam keluarga Malaysia. Kebersamaan kita, beri sokongan kepada adun kita, adun kita yang sukar dicari ganti, bandingkan dengan orang lah, jadi beri sokongan kepada beliau, kita bersama untuk memastikan kemenangan beliau, dan kita harus bersatu padu. Sementara itu, Menteri Muda Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap adun berkenu Datuk Rozi Yunus dalam ucapan aluannya mahu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang menjadi penghubung di antara rakyat dan Kerajaan Sarawak memainkan peranan memastikan setiap maklumat yang disampaikan terus kepada agensi terlibat. Jelasnya ini bagi memastikan setiap persoalan dan permasalahan berkaitan pembangunan dapat diketahui dan disampaikan terus kepada rakyat. Kita dapatlah jadi penyampai kepada yang akan bertanya
yang komplain ada pada kita menerangkan. Jadi kita harap tugas kita sebagai KMKK menerangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada ahli masyarakat kita. Jelas, yang boleh kita cek dengan agensi, boleh pergi jumpa DO, KMKK boleh jumpa DO. Ya, apalagi pembangunan mungkin yang bunyi ada tapi belum jual. Sebab memang ada di antaranya diumumkan dulu, kemudian diuruskan segala pentadbirannya, baru dapat dilaksanakan. Sebab kita pun ada SOP-nya. Beralih ke perkembangan di Bintulu, perancangan teliti perlu dibuat bagi memastikan bekalan air dapat disalurkan ke semua kawasan perindustrian Samalaju di Bintulu, termasuk untuk kegunaan masyarakat di Bintulu. Ia ditegaskan oleh Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Untom sambil berkata antara perancangan tersebut ialah meneliti pelan induk, komponen sistem air, penganggihan bekalan air dan menggantikan paip-paip lama serta penambahbaikan sistem bekalan air. Katanya, hub perindustrian terpenting di Sarawak, kawasan perindustrian Samalaju sememangnya memerlukan bekalan air bersih sempurna bagi menampung keperluan di kawasan tersebut. When you look at the importance of Samalaju industrial parks and so on, and the requirement, the demand that we need to provide water for all the industrial activities in Samalaju, plus the increase of demand, domestic demand within Bintulu itself. As you all know, we have LAKU to handle whole Bintulu or northern region, plus complement from Jabab. Menyentuh mengenai projek bekalan air di seluruh Sarawak semasa berucap dalam lawatan ke water treatment Nyabau pada Isnin, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy berkata, kerajaan Sarawak telah memberikan tempoh 2 tahun untuk menyiapkan beberapa projek bekalan air dengan peruntukan sebanyak 2.3 bilion ringgit sebelum pandemik COVID-19 melanda. Bagaimanapun, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan beberapa projek bekalan air tidak dapat disiapkan dan tertangguh, tambah adun kemena itu lagi. But when MCO comes in, the restriction of movement, the workers are not able to come back and so on, you can see that that is one, not entirely the reason why it is delayed, but that one's the main cause of why we cannot deliver within 2 years. Fortunately, here in Bintulu, look at it, we have completed 21 projects out of 26 for Project Raya. We have completed 29 out of 47, spending almost more than 1 billion. Mengenai projek sistem bekalan air alternatif Sarawak SAWAS yang merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru Blue Ocean Strategy, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy berkata, projek itu digunakan ketika projek skim bekalan elektrik luar bandar Sarawak RES diperkenalkan. Jelasnya, projek SAWAS akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan penduduk yang tinggal di jauh di kawasan pedalaman turut menikmati bekalan air bersih. Datuk Seri Dr. Stephen Rudy dan rombongan yang disertai Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, kemudiannya melawat loji rawatan air Nyabau bagi melihat loji rawatan air MLD Fasa 4 dan saluran paip pemindahan air mentah baharu sepanjang 7 km dari Empangan Asyakirin ke loji rawatan air Sebiu. Dalam perkembangan lain, Residen Bahagian Bintulu, Datuk Jack Aman Luat menegaskan bidang keusahawanan telah menjadi penyumbang utama kepada kemakmuran negara. Menurutnya, berdasarkan kepada statistik tahun 2020, sebanyak 1.15 juta syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan yang berdaftar hampir 7% atau lebih daripada 70,000 terdiri daripada PMKS di Sarawak. Jelas beliau, PMKS telah menyumbang sebanyak 38.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dengan 13.5% ekspor negara dan 48% lagi kepada pekerjaan di negara ini pada tahun 2020. Datuk Jack berucap demikian dalam program Sehari Bersama Usahawan SBU Bintulu di Hotel Golden Bay Bintulu pada Sabtu. Manakala di Lundu, dengan seramai 465 orang warga emas di daerah itu menjadi kumpulan pertama penerima dos penggalak vaksin COVID-19 pada program vaksinasi dos penggalak di Dewan Masyarakat Lundu pada Isnin.
Kesemua warga emas hadir menerusi kaedah jumpa terus atau walk-in memandangkan ianya telah diwar-warkan melalui ketua masyarakat bagi zon kampung masing-masing. Sementara itu, salah seorang penerima dos penggalak, Eng Peng Ching, berkata beliau berasa sangat teruja untuk mendapatkan dos penggalak COVID-19 itu. So I'm so happy that the government arranged the third dose for us lah. So this is my third dose, the booster dose, and very happy to have the chance to get it lah. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Lindungi diri anda dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai mask, jarak 1 meter dan kerap cuci tangan. Kita jaga kita jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS.